Mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam. Mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam? Dalam sini Habib dia tidak terangkan makna mukjizat tu apa dia semua sekali. Ini kena buka lain kitab tauhid. Nah, apa makna mukjizat amrun khariqun lil 'adah? Alladhi dhahara ala yadi nubuwah, yadi mudda'i nubuwah. Kemudian wa waqturina bil qara'i bi apa? Waqturina bit tahaddi. Dan sekali dengan tahaddi. Syarat dia tu kena cukup. Kemudian mesti muwafaqah di antara ucapan Rasul tadi dengan apa yang dia isyaratkan. Itu antara syarat-syarat bagi mukjizat. Yang pertama, amrun khariqun lil 'adah, perkara mencari adat. Yang zahir di tangan orang yang mengaku nabi. Yang berdasarkan kepada tahaddi, kepada cabaran daripada seseorang ataupun satu pihak. Nah, sebab tu Al-Quran dianggap mukjizat kerana dia tahaddi dan berterusan sampai akhir zaman. Apa ni dalam Quran Allah Taala, fa'tu bi suratin mithli, fa'tu bi suratin min mithli. Sampai sekarang ayat tu berterusan sampai hari kiamat. Maksudnya tahaddi tu berterusan. Betul, Al-Quran mukjizat Nabi yang kekal. Mukjizat para anbiya yang lain telah inqita' dengan wafatnya mereka, selesainya zaman mereka, selesai mukjizat tersebut, kita hanya dengar saja. Kita dengar cerita saja tentang mukjizat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mukjizat Nabi depan mata kita sekarang, sampai sekarang kita tengok, iaitu Al-Quranul Karim. Mukjizat tu ada di rumah kita semua. Al-Quranul Karim. Faham? Cuma kita nak agungkan tersebut ataupun tidak, itu je. Mengagungkannya dengan baca dia selalu. Itu maksud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kemudian antara syarat mukjizat perlu berserta sekali dengan ucapan ataupun isyarat Nabi tersebut bersamaan dengan apa yang dia sebutkan. Contohnya Nabi tadi bila diminta ataupun dicabar belah bulan, dia pun buat isyarat belah bulan, belah bukit. Bulan tak belah. Dia kata, wahai bulan, terbelah, belah bukit. Hebat tak belah bukit? Hebat. Tapi tak nama mukjizat lah. Dipanggil penipu. Sebab apa penipu? Sebab isyarat pada bulan tapi yang belah bukit. Jadi ini tak kira mukjizat. Sebab tu bila Nabi SAW dicabar belah bulan, Nabi isyarat pada bulan, bulan yang belah. Kalau kata, kalau betul kamu Nabi, bagi kambing ni cakap. Maka Nabi SAW bagi tahu ke kambing tu cakap. Tengok harimau cakap. Hebat tak harimau cakap? Hebat juga tu. Tapi bohong lah. Sebab apa? Sebab disuruh naik kambing, tiba-tiba harimau cakap. Dalil kata tu adalah bukti kepada penipuan seorang tersebut. Boleh faham? Jadi Nabi SAW bila Nabi kata kepada seorang Arabi datang, Wahai Muhammad, betulkah kamu Rasul? Apa buktinya? Buktinya kata Nabi pergi ke pokok tu, bagi tahu dekat dia, kata Muhammad panggil dia. Pergi kat pokok tu. Nak abang kata iman Arabi ni betul, benar iman dia. Bukan dia sengaja datang tadi semata-mata untuk nak uji Nabi, kemudian nak hina Nabi. Tidak, dia terus pergi kat pokok tu. Kalaulah kita ni ataupun orang zaman sekarang ni ada pada waktu tersebut, kata, ya Rasul, wahai Muhammad, apa dalil kamu ni Nabi? Pergi ke pokok tu, bagi tahu dekat pokok tu, kata Muhammad panggil. Kita akan kata apa waktu tu? Orang zaman lah, main-main kah? Pokok tu nak main macam mana? Tapi dah Arabi ni tidak. Dan Nabi kata pergi ke pokok tu, bagi tahu dekat dia, kata Muhammad panggil. Terus dia pergi kat pokok tu, dekat Masjid Syajarah, dekat Madinah, dekat Makkah Al-Mukarramah. Pergi kat pokok tersebut, wahai pokok, Muhammad panggil. Pokok tu bergerak kiri, kanan, depan, belakang, sampai putih akak-akak dia keluar daripada tempat dia ditanam. Berjalan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, patah balik, masuk balik ke tempat kamu. Terus lelaki tadi datang sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, lah, jangan buat macam ni. Dia kata, kamu berhak untuk disujud wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Dan kalaulah ada sujud kepada selain daripada Allah, maka aku akan suruh isteri sujud kepada suaminya. Tahu. Kalau maksudnya nak abang kata Arabi tersebut imannya kamil, imannya benar. Dia datang tadi cuma nakkan bukti. Boleh. Kalau orang kata dekat seorang, betulkah kamu ni YB? Dia kata, betul. Apa bukti dia? Pergi parlimen. InsyaAllah minggu depan kita ada perbahasan. Kamu tak percaya saya YB. Kalau kad ni yang saya ada, kad YB pun kamu tak percaya kata YB, pergi ke parlimen minggu depan. Agak-agak nak pergi tak?
Oh, tak ada hujah kata. Ada. Maksudnya masih lagi main-main saja, bukan tanya tu untuk nak dapatkan kebenaran saja, je tanya. Tapi lelaki tadi memang betul nak kebenaran. Maka Allah tunjuk kepada dia. Baik. Jadi mukjizat Nabi banyak. Wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kathiratun masyhuratun. Pun kata para ulama hampir 1000. Malah lebih pada 1000 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar Al-Quranul Karim. A'zamuha wa ashharuha. Ni yang paling agung, yang paling masyhur. Al-Quranul Karim alladhi a'jaza Allahu al-khalqa min mu'aradatihi wal ityani bimithlihi ma'a tahaddihim bidzalik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala melemahkan makhluk daripada mu'aradah. Maksudnya nak berlawanan ataupun nak bawa yang seumpama dengannya, ma'a tahaddihim bidzalik, bersama-sama dengan cabaran yang berterusan tentang perkara tersebut. Wa ma'a badli juhdihim fima hunalik, dalam keadaan mereka bersungguh-sungguh untuk nak mencipta ayat baru. Atau kalau tengok ayat-ayat yang dibuat oleh Musailamatul Kazzab, lawak kalau tengok ayat dia buat. Dengar Musailamatul Kazzab buat ayat apa dia? Al-fil wa mal-fil, ayat al-fil ada agak dia. Al-fil wa mal-fil lahu apa dia tu? Minqarun tawil. Ayat apa tu? Ni Musailamatul Kazzab buat ayat Quran. Dia pun nak buat juga, tapi dia tak boleh lari daripada syajak Al-Quran. Al-fil wa mal-fil. Dia nak buat ayat macam ni lah. Apa dia? Ayat apa? Surah apa? Al-Qari'ah wa mal-Qari'ah. Dia nak buat ayat baru, Al-fil. Lepas tu ada ayat difda' pun ada, ayat katak pun ada. Lepas tu ayat berkenaan dengan ajin. Kalau baca jadi lawak tu. Tak tahu apa penghujung, tak tahu. Tapi Quran Allah Ta'ala sebut ayat paling pendek dalam Quran, 3 ayat. Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selesai. Sempurna ayat. Tak ada tergantung. Dan ayat tu disyarahkan oleh ulama. Syekh Abdullah Sirajuddin syarah ayat tu 100 muka surat. Keluar sebuah kitab tebal ni hampir. Tafsir surah Al-Kautsar. Dengan makna yang pelbagai, dengan apa ni, dengan tidak ada berlaku cacat celak pada ayat tersebut. Dalil ni Allah Subhanahu wa taala punya kalam. Boleh. Cuba buat tengok 3 ayat yang sempurna. Ceritanya tidak tergantung. 3 ayat. Dan ayatnya penuh dengan makna. Saya ke sekolah saya jauh sungguh sekolah saya. Habis aduh. Tak nak buat apa lah. Jadi dia beri takkid ni lah sekali. Tapi tak ada makna apa. Apa dia nak syarah ayat ni? Yang karangan kamu buat ni, apa yang kamu boleh syarahkan? Tak syarah apa? Tak ada makna. Ni dalil kata ni kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang musyrikin Makkah pada zaman tersebut, ahli penyair pada zaman tersebut, yang mereka ni adalah kalam, mereka ni ahli lughah. Lughah ni syajiyah, dah jadi malakah bagi mereka. Bila dengar kalam Allah, terus mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus balik dan kata ini bukan sihir, dan kalamnya bukan syair. Ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kalam manusia, ini bukan kalam bashar. Sebab tu musyrikin tak ada seorang pun yang ingkar alif lam mim, ha mim, nun, qaf, kaf, ha ya ain sad. Tak ada seorang pun ingkar. Malah depa kagum pula. Macam mana boleh buat ayatnya ni? Makna yang ayat tu maknanya Allah yang tahu. Makna bila dengar alif lam mim terkejut depa. Macam mana boleh buat ayat ni? Dalam keadaan tidak tanafur huruf, tidak berlaku pertentangan huruf, tak ada keluar daripada makhraj yang sama, sehingga menyebabkan susah kita nak sebut. Kan berlaku dalam bab balaghah kan. Tak ada berlaku semua perkara tadi. Ini ayat yang agung. Dan mereka beriman. Tak ada seorang pun ingkar. Sebablah dari mereka memahami dan juga mengetahui bahawa ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Cerita pasal Quran saja, buka dalam kalam wa qala al-Imam Syekh Ali Jumaah. Cuba tengok macam mana Syekh Ali membahaskan tentang Quran dalam tu. Apa pegangan kita terhadap Al-Quranul Karim, dan apa pandangan umat Nabi SAW terhadap Al-Quranul Karim. Tengok dalam Waqala al-Imam, Syekh Ali Jumaah bahas dengan tuntas dalam beberapa muka surat saja. Muka surat yang sikit tapi sangat padat. Mutanabbi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan Mutanabbi, dalam Durrul Thamin kalau tak silap, dan juga Abu Ala Al-Ma'ri
sebagainya mengarang kitab-kitab yang nak meniru syajak Al-Quran. Dia nak tiru syajak Al-Quran sebiji. Dia tulis sebuah dewan syair yang mengikuti Quran dengan syajaknya dan dekat dengan susunannya. Seakan-akan dia nak lawan dengan Quran. Tapi bukan dia nak lawan Quran. Waktu dia, ada sebagian ulama kata dia zindik. Dan katanya dia taubat selepasnya. Dan juga ada beberapa orang lagi di kalangan ahli Mesir ni yang buat tulisan dia nak bercanggah dengan Quran, tapi dia tak boleh lari daripada syajak Al-Quran. Lah kali dia ada agak di belakang tu macam Quran juga. Wadduha wal-laili idza saja, nak kena ada juga ja kat belakang tu nak kena ada juga. Jadi dia tak boleh lari. Seolah-olah kata Syekh Ali, Allah Subhanahu wa taala khahhara alaihim. Allah Taala telah menguasai mereka sehingga menyebabkan mereka tak boleh lari daripada Al-Quran yang asal. Jadi mereka tak boleh keluar daripada perkara tersebut. Jadi bila dah tulis habis, mereka akan tahu kata mereka lemah dalam urusan tersebut. Buka dalam tu ada bahas panjang tentang perbahasan tentang Al-Quranul Karim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira fa huwa mu'jizatun baqiyatun ila akhir ad-dahri la yazalu burhanuhu qa'ima wa i'jazuhu mustamirra la tanqadi ajaibuhu. Tidak akan selesai ajaib Al-Quran, tidak akan selesai. Sebab tu kalau kamu buka tafsir, lagi kita buka, lagi banyak benda yang akan keluar. Lagi buka, lagi banyak lagi benda yang akan kamu jumpa. Nampak tak? Tafsir pelbagai, ratusan tafsir dalam dunia, malah ribuan. Ada yang sampai ke kita, ada yang tak sampai ke kita. Nampak tak? Tu pun masih tak selesai lagi. Dan kalau kita masuk ke dalam maktabah yang besar, dan kan kita akan sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Masya Allah. Kenapa? Kerana semua tadi adalah khidmat kepada Al-Quranul Karim. Tafsirnya, hadisnya, mustalahnya, fikihnya dan sebagainya, semua itu adalah khidmat pada Quran dan hadis Nabi SAW. Wala tanfadu gharaibuhu wa fihi naba'ul awwalin wal akhirin yantabiqu ma'a kulli zamanin ila yaumiddin. Di Al-Azhar ada satu madah, yang madah sebut madah killer bagi orang-orang tafsir. Siapa kuliah tafsir ni madah yang Masya Allah, tabarakallah. Kalau tak hafal Quran memang mampu. Saya sampai lah duk bercinta dengan madah tersebut. Nah, iaitu madah mutasyabih Al-Quran. Mutasyabih Quran ni madah yang sangat agung. Nah, disebabkan keagungan tu lah saya terkalah dengan beberapa tahun dah. Keagungan mutasyabih tadi. Badan mutasyabih ni dia cerita tentang ayat-ayat yang tasyabuh dalam Al-Quran. Banyak para ulama karang kitab tentang mutasyabih. Al-Imam As-Sa'alabi. Nah, dan juga antara kitab karangan terbaik juga Dr. Azhar ada karang 2 jilid. Nah, Safwatul Bayan. Itu antara kitab terbaik. Itu kitab kuliah lah tu. Kitab mukharrar kuliah 2 jilid. 2 jilid, 1 jilid terbaik ni. Hampir 500 muka surat. Jilid kedua 500 muka surat. 1000 muka surat. Nak baca bila? Tengok dululah kan tajuknya pun jadilah. 2 jilid. Ada satu lagi kitab namanya Durrut Tanzil. Banyak kitab di di Al-Azhar. Kalau kamu pergi ke Maktabah Usuluddin, cuba minta dekat dia Mutasyabih Al-Quran. Yang tu kalau kamu tengok akan menambahkan lagi keagungan dan juga keimanan kita terhadap bahawa Quran adalah kalamullah. Tidak ada langsung dalam Quran bercanggah. Mana? Dan makna bagi Quran ala mustawal harf. Bukan ala mustawal kalimah, ala mustawal harf. Setiap huruf dalam Quran ada makna. Sebab tu tidak disebut oleh Allah saja. Itu dalam Quran tidak ada. Ulama kata tidak ada istilah huruf zaidah, tidak ada. Dia panggil huruf silah, dia panggil harfus silah, dia tidak panggil huruf zaidah. Ta'adduban ma'al Quranil Karim. Beradab dengan Quran tidak panggil ni huruf zaidah. Walaupun dalam Jalalain disebut huruf zaidah. Kenapa? Kerana Jalalain meraihkan muta'allim, orang yang nak belajar Al-Quran. Jadi tahu ni huruf zaidah. Tapi ta'adduban tak disebut huruf tu zaidah, tapi huruf silah. Huruf silah. Karena kalau dia guna dengan istilah lain, nanti orang akan faham huruf silah ni masuk silah mausul apa semua sekali tu. Jadi digunakan dengan bahasa yang difahami oleh orang yang mubtadi' yang nak mengaji ilmu tafsir, digunakan dengan bahasa biasa. Ala kulli hal, syarih, orang yang nak mensyarahkan tafsir, maka dia akan beritahu ni walaupun Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan dengan bahasa huruf huruf apa ni? Huruf zaidah, tapi makna dia bukan huruf zaidah.
Ta'adduban dipanggil huruf silah. Dipanggil as-silah. Boleh buka, boleh cari dalam kitab sebut. Tengok sampai kenapa dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain fa'tu bi suratin min misli. Kenapa dalam ayat lain sebut fa'tu bi suratin misli? Kenapa tak ada min pada ayat ni? Kenapa ada min pada ayat sebelum ni? Kenapa di sini guna fa? Kenapa di sebelum ni guna summa? Kenapa pada ayat ni guna kaza? Kenapa ayat yang dulu guna yang sekian-sekian? Yang jadi masalahnya bila periksa, dia minta kita buat keluar ayat yang surah-surah lain-lain tu. Mana kita duk hafal? Kita hafal 4 kalau nak kena hafal 4 juzuk. Nah, kemudian dia minta surah apa tu? Kita tak pernah duk tengok. Tak pernah duk buka hafal surah tu. Lepas tu orang yang hafal Quran sangatlah beruntung kalau kata ambil periksa surah ni. Tapi dengan periksa, sebab tu saya tak suka periksa. Saya suka baca. Nah. Dia bila baca nak periksa ni, lepas tu lupa. Dia kena baca dengan feeling, baca seronok macam kita nak talaki tu. InsyaAllah kita ingat. Bila baca periksa, kamu tengok, lepas habis periksa, tanya balik, tak ingat terus. Kecuali sebahagian kita lah, yang dia baca bukan kerana nak periksa. Itu bagus. Tak ingat dia kata kita umumkan pula. Saya tak macam tu, saya. Dia duk kata hati dia, saya tak macam tu. Jadi kamu terkeluar daripada tu.